Kami orang Melayu Kalimantan Barat. Kalau kami ngomong bahasa Melayu Kalimantan Barat, pasti orang bilang, ih comelnya, comelipin lah. Kami orang Kalimantan. Kalau lagi di luar Kalimantan, selalu ditanya, di Kalimantan ada mall nggak sih? Kami orang Kalimantan. Kalau kami lagi di luar Kalimantan, pasti orang bilang, Kalimantan tuh masih hutan atau bukan sih? Kami orang Kalimantan. Malaysia, Indonesia. Yang pertama. Saya, awak, kamu, korang, kalian, kitorang, kami, kereta. Bahasa Melayu di Indonesia. We must act now before it's too late. This is Jijo Channel. Ramai orang sangka bahasa Melayu hanya milik Malaysia. Ada juga yang percaya bahasa Indonesia langsung tiada kaitan dengan bahasa Melayu. Tapi, betulkah tanggapan itu? Sebenarnya, apa yang kita dengar setiap hari daripada rakyat Indonesia, sama ada dalam vlog, filem, lagu, atau berita, mempunyai akar yang sama dengan bahasa Melayu. Ya, bahasa yang kita guna hari ini di Malaysia dan bahasa Indonesia yang dituturkan oleh lebih 270 juta penduduk Indonesia berasal daripada sumber yang sama. Dalam video ini kita akan bongkar sejarah sebenar bahasa Melayu di Indonesia. Dari mana asalnya, bagaimana ia berkembang, kenapa namanya berubah menjadi bahasa Indonesia, dan mengapa sehingga hari ini orang Malaysia dan Indonesia masih boleh saling memahami walaupun ada perbezaan. Pastikan anda tonton sampai habis, kerana hakikatnya jauh lebih menarik daripada yang ramai sangkakan. Kami orang Melayu Kalimantan Barat. Kalau kami ngomong bahasa Melayu Kalimantan Barat, pasti orang bilang, ih comelnya, comelipin lah. Kami orang Kalimantan. Kalau lagi di luar Kalimantan, selalu ditanya, di Kalimantan ada mall nggak sih? Kami orang Kalimantan. Kalau kami lagi di luar Kalimantan, pasti orang bilang, Kalimantan tuh masih hutan atau bukan sih? Kami orang Kalimantan. Kalau ketemu orang lain, pasti ngerasa ngomong kita langsung cepet. Udah, yang jelas kami Kalimantan. Malaysia, Indonesia. Yang pertama. Saya, awak, kamu, korang, kalian, kitorang, kami, kereta, mobil, motor, basikal, sepeda, hospital, rumah sakit, kedai makan, rumah makan, pasar raya, supermarket, pejabat, kantor, kasut, sepatu, slipper, sendal, train, kereta api, kedai, toko, cermin mata, kacamata, tengah hari, siang, petang, sore. Awak nak pergi mana? Kamu mau pergi ke mana? Awak dah makan ke belum? Kamu sudah makan atau belum? Tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu berakal dari bahasa Melayu? Zaman dulu ratusan suku di Nusantara punya bahasa masing-masing, tapi ada satu bahasa yang menjadi bahasa bersama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sama pedagang-pedagang dari Sumatera sampai Maluku. Saking populernya, orang dari suku manapun ngerti sama bahasa ini. Kerajaan besar kayak Sriwijaya udah pakai bahasa Melayu untuk urusan dagang dan juga surat resmi dari abad ke-7. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik di Indonesia. Jadi, sebenarnya bahasa Indonesia adalah bentuk modern dari bahasa Melayu. Untuk memahami bahasa Melayu di Indonesia, kita perlu kembali ke zaman sebelum wujudnya negara Malaysia dan Indonesia. Pada ketika itu, seluruh kepulauan Nusantara dihubungkan oleh satu bahasa perantara, yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini digunakan oleh pedagang, ulama, pemerintah dan rakyat biasa untuk berkomunikasi merentasi pulau dan wilayah. Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa tempatan. Ia menjadi bahasa antarabangsa di Asia Tenggara sejak abad ke-7 lagi, terutamanya ketika zaman kegemilangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Bukti penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat melalui batu bersurat seperti
prasasti kedukan bukit dan talang tuo yang ditemui di Sumatera. Apabila Islam mula tersebar di Nusantara, bahasa Melayu semakin kukuh kedudukannya. Ia digunakan dalam dakwah, penulisan kitab agama. Namun, segalanya berubah apabila kuasa penjajah Eropah datang. Belanda yang menjajah Indonesia menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Walaupun begitu, mereka tetap membenarkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan rakyat kerana bahasa ini sudah terlalu kuat pengaruhnya. Menjelang awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalisme di Indonesia. Para pejuang kemerdekaan sedar bahawa mereka memerlukan satu bahasa penyatu untuk menyatukan ratusan etnik dan bahasa tempatan. Pada tahun 1928, berlakulah peristiwa bersejarah iaitu Sumpah Pemuda. Dalam sumpah ini, mereka mengisytiharkan satu bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Apa yang ramai tidak sedar, bahasa Indonesia yang diangkat itu sebenarnya berasaskan bahasa Melayu. Ia dipilih kerana bahasa Melayu mudah dipelajari, tidak terikat dengan mana-mana suku besar seperti Jawa, dan sudah lama berfungsi sebagai bahasa komunikasi antara wilayah. Selepas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia dimantapkan sebagai bahasa rasmi negara. Ia mengalami proses pembakuan, penyerapan istilah baharu, dan pengaruh daripada bahasa Belanda serta bahasa tempatan. Walaupun namanya berbeza, akar dan struktur asasnya tetap bahasa Melayu. Sebab itulah orang Malaysia dan Indonesia masih boleh berbual dan memahami antara satu sama lain. Perbezaan yang wujud hanyalah dari segi sebutan, kosakata dan gaya bahasa. Contohnya, perkataan kereta di Malaysia disebut mobil, di Indonesia cawan menjadi gelas, dan pejabat disebut kantor. Namun makna dan struktur ayat masih serupa. Hari ini, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berkembang mengikut acuan negara masing-masing. Di Malaysia, bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan. Di Indonesia pula, bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan nasional. Walaupun terpisah oleh sempadan politik, kedua-duanya tetap bersaudara dari sudut bahasa. Malah, para ahli bahasa mengakui bahawa bahasa Indonesia adalah salah satu cabang moden bahasa. Ia bukan bahasa yang terpisah, tetapi satu kesinambungan sejarah yang panjang. Bahasa ini menjadi bukti bahawa bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca yang menyatukan Nusantara. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Kesimpulannya, bahasa Melayu di Indonesia bukanlah sesuatu yang asing atau baru. Ia adalah warisan lama yang diberi nafas baharu dengan nama Bahasa Indonesia. Perbezaan nama tidak memadamkan sejarah dan perbezaan istilah tidak memutuskan persaudaraan bahasa sebagai bangsa serumpun. Kita seharusnya melihat bahasa ini sebagai jambatan, bukan tembok. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia membuktikan bahawa satu bahasa mampu menyatukan ratusan budaya, etnik dan pulau. Jika anda baru tahu fakta ini, kongsikan video ini supaya lebih ramai sedar akan sejarah sebenar bahasa kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jijo Channel untuk lebih banyak kandungan sejarah